Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah, wa arinal batilan batilan warzuqna jitinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaltal arda bi nurika syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Muka surat 17 Kitab Jawi, Kitab Taqribul Ikhwan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumina fid darain amin. Bahasan sifat qudrah. Apabila kita sudah mengaku dan jom di dalam hati kita akan 6 sifat yang tersebut dahulu itu, maka pulanglah kita kepada bicara perkara-perkara yang ada ia perkara pada Tuhan pula. Ni kita sambung lagi di mana perbahasan kita pada pertemuan kita yang telah lalu, iaitulah berkaitan dengan sifat wujud sehinggalah sifat wahdaniyah yang telah kita bicara pada pertemuan-pertemuan kita yang telah lalu. Kemudian pengarang kita menyelitkan terlebih dahulu sebelum sampai kepada bahasan sifat kudrat, diselitkan berkaitan dengan perbahasan kategori sifat, yang mana sifat wujud nama pada istilah iaitulah maknanya sifat yang zatiyah, sebagaimana hak telah kita bicara pada pertemuan kita yang lalu. Sifat nafsiyah. Tukar. Sifat nafsiyah. Kemudian sifat qidam, sehinggalah maknanya sifat wahdaniyah, maka itu pula dinamakan sifat salbiyah pada istilah. Maka keenam-enam ini sama ada sifat nafsiyah ataupun sifat salbiyah, iaitulah sifat wujud sehinggalah sifat wahdaniyah, itu adalah sifat yang subutiyah, sifat yang bangsa sungguh. Diri sifat tu tak ada. Diri sifat tu dia hanya reti sahaja. Dia hanya faham sahaja. Allah ada, Allah kekal, Allah tak sama dengan makhluk, Allah satu. Ini kesemua
ialah benda yang hanya kita reti. Reti kata Allah tu satu. Reti kata Allah Ta'ala tu ada. Reti kata Allah Ta'ala tu dia tu sedia kala lagi ada dia. Reti kata Allah Ta'ala ni tak mati, kekal dia. Reti kata Allah Ta'ala ni tak sama dengan makhluk, tak berhajat kepada segala-gala, tak berhajat pada makhluk. Itu dia panggil sifat hak bahasa reti. Dia panggil sifat subutiyah nama dia. Lepas daripada tu baru kita masuk pada perbicaraan kita pada malam ni, di mana kata pengarang rahimahullahu ta'ala bahasan sifat kudrat, perbicaraan sifat kudrat. Apa tu kudrat? Nanti di bawah dia akan terjemah. Melayu kitanya kudrat-kudrat ni berkuasa. Tu kudrat. Jadi perbicaraan seterusnya iaitulah berkaitan dengan sifat kudrat. Lalu kata pengarang, apabila kita sudah mengaku dan jung di dalam hati kita, mengaku dan jung, jung tu bahasa Patoni lah, bahasa Patoni. Mengaku dengan jung ni benda hak sama, benda sama saja. Jung tu maksudnya terima, terima, maknanya terima di dalam hati. Jung di dalam hati maknanya terima di dalam hati. Jung tu bahasa lugat Patoni. Kawan dengan dia tak jung mana dengan dia, tak jung. Tak jung ni maknanya tak terimalah di hati kita. Itu panggil jung. Bukan jom ke kedai, jom minum air, bukan jom tu ni. Ni jom bahasa Patoni ni dengan makna terima. Tu terima di hati. Jadi apabila kita sudah mengaku, kita telah i'tiqad dalam hati kita, kita telah terima dalam hati kita, apa dia? Hak kita telah mengaku dah, hak kita telah terima dah dalam hati kita tu, akan 6 sifat yang tersebut dahulu itu. Apa dia 6 sifat yang tersebut dahulu itu? Iaitulah sifat wujud hingga wahdaniyah tu lah. Allah ada, Allah kita yakin ada dia sedia kala. Kita yakin Allah Ta'ala ada dia, tidak acuh, kekal Allah Ta'ala. Kita yakin Allah Ta'ala ni pula tak sama dengan makhluk dia. Kita yakin Allah Ta'ala ni tak berhajat kepada makhluk dia. Kita yakin Allah Ta'ala ni satu, tidak berbilang-bilang. Itu 6 sifat hak dahulu ni. Manakala kita mengaku dalam hati kita, kita terima dalam hati kita, kita yakin dalam hati kita sifat-sifat hak terdahulu dulu kita duk belajar tu, maka pulanglah kita kepada bicara. Maka kembalilah pula kita kepada bicara, yakni kepada asal perbicaraan kita. Lalu kerana apa? Kerana hari itu manakala kita belajar sifat wujud hingga wahdaniyah diselitkan dengan kategori-kategori sifat. Maknanya seolah-olah benda tu terhenti sekejap. Sepatut kita nak bahas sifat-sifat lah. Manakala sifat wahdaniyah, sifat kudrat, tapi terhenti seketika dengan perbahasan kategori sifat. Lalu tu dia kata, maka pulanglah kita kembali. Kita nak kembali pula kepada asal perbicaraan kita pula, iaitulah perkara-perkara. Perkara-perkara tu maksudnya sifat-sifat. Pulanglah kita, kembalilah kita pula kepada asal bicaraan kitanya, perkara-perkara, yakni sifat-sifat yang ada ia sifat pada Tuhan pula, yakni di zat Tuhan pula. Nak kembali dah lah. Maknanya nak klik kembali kepada asal perbicaraan kita, iaitulah berkaitan dengan sifat-sifat yang ada di Tuhan kita. Setelah mana diselitkan hari itu berkaitan dengan kategori-kategori sifat.
Maka kini nak kembali kepada sifat Allah Ta'ala. Lalu tu setengah daripada sifat-sifat Allah hak wajib kita kena i'tiqad secara tafsir, secara satu-satu. Setengah daripadanya ialah sifat kudrat. Apa tu sifat kudrat? Arti sifat kudrat ni dalam bahasa Melayu kita perkuasa. Tu perkuasa. Kudrat ni artinya perkuasa. Tu terjemah. Ni terjemahan ini terjemahan yang baru. Terjemahan ulama-ulama sebelum daripada tuan guru kita ni Syekh Abdul Qadir Wongoh, ataupun sebelum daripada Pak Da'i bagi kitab Baquratul Amani. Ni hak asal terjemah perkuasa ni iaitulah Syekh Pak Da'i. Pak Da'i ni ulama hak kemudian sikit. Dialah orang yang pertama-tama sekali menterjemahkan dalam bahasa Malaysia di tiap-tiap sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini ialah sifat kudrat, sifat iradah, sifat ilmu, sifat hayat, sifat sama, basar, kalam. 7 ni nama dia sifat ma'ani. Jadi sifat ma'ani 7 ini Pak Da'i tuan bagi kitab Baquratul Amani, ini kitab masyhur di pondok-pondok. Dialah orang yang mula-mula menterjemahkan 7 sifat ni, menghadapankan dengan terjemah dengan pe di depan. Diletakkan di hadapan pe. Ulama sebelum daripada ulama-ulama Jawi kita sebelum daripada Allah yarham Pak Da'i rahimahullahu ta'ala, tuan bagi kitab Baquratul Amani. Sebelum ni kita nak baca kitab tu di sini tak jadi hari tu. Mula-mula dulu tak jadi. Jadi tuan kitab Baquratul Amani sebelum daripada dia, ulama-ulama tak terjemah dengan pe di depan. Ulama hanya menterjemahkan begini: kudrat, berkuasa, iradah, berkehendak, ilmu, mengetahui, hayat, hidup, sama, mendengar, basar, melihat. Hanya terjemah macam tu saja. Tapi bila datang Allah yarham Pak Da'i, ulama agung dalam masalah usuluddin di Fatani, dia menterjemah supaya kita mudah faham. Itu saja, supaya mudah kita faham. Nak guna terjemahan hak sebelum daripada ni tidak ada masalah, tak jadi timbul isu. Nak terjemah kuasa dengan makna berkuasa, tak jadi masalah. Kudrat dengan makna berkuasa, tak jadi masalah. Iradat dengan makna, dengan terjemah dalam bahasa Melayu kita, berkehendak, tak jadi masalah. Cuma Allah yarham Pak Da'i, tuan bagi Baqurah, dia nak suruh kita mudah faham lagi. Lalu tu diterjemahkan kudrat dengan terjemahan dalam bahasa Melayu perkuasa. Irada diterjemahkan dalam bahasa Melayu berkehendak. Hayat diterjemahkan dalam bahasa Melayu perhidup. Hak asalnya hidup, hak ulama dulu-dulu hidup, tapi terjemah perhidup. Sama ulama dulu terjemah dengan melihat. Pak Da'i terjemah dengan perlihat. Basar ulama dulu terjemah dengan mendengar. Tuan kitab Baqurah hak asalnya terjemah pula dengan pendengar. Maka semua diterjemahkan dengan pe di hadapan. Ini sebab apa? Sebab apa terjemah macam tu? Sebab nak suruh kita faham, supaya kita dapat faham bila ada pe di hadapan, nak menunjukkan sifat ni sifat yang bangsa ada. Itu nak faham, nak memberi reti kepada kita. Bila diterjemahkan dengan pe di hadapan,
nak menyatakan benda tu, sifat tu ada. Kerana tu diterjemahkan dengan apa? Contoh, ini hak makhluk nah. Ini hak makhluk. Cuma nak cerita beza apa dengan tidak ada apa. Tu saja. Ada apa dengan tidak ada apa. Nak beza yang tu. Tapi hak ni hak makhluk. Contoh. Pencolek. Colek. Pencolek. Colek. Pencongkil. Congkil. Hak mana hak ada di kita? Pencongkil ke congkil? Pencongkil. Congkil. Congkil tu manakala ada pencongkil, kita boleh congkil. Apa congkil tu hak adanya? Iaitulah satu alat tu. Contoh lain lagi. Pengorek dengan korek. Hak mana ada? Hak mana satu hak ada? Pengorek dengan korek. Korek ni sesuatu hak kita reti manakala seseorang itu ada pengorek. Boleh dah dia korek. Korek ni benda hak kita reti manakala ada pengorek. Pengorek tu hak ada. Maknanya ada pe di hadapan, faham kepada kita benda tu ada. Kalau tidak ada pe di hadapan, benda tu hanya reti. Jadi sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, bahasa kalam, sifat yang ada. Sifat yang ada. Sehingga ulama bahaskan, adanya sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam ini, adanya sifat ni, andai kata Allah buka hijab di akhirat, andai kata Allah buka dinding kepada kita di akhirat, nescaya kita boleh lihat akan sifat kudrat Allah. Allah tu ada, zat dia ada. Sifat kudrat ni pun ada juga. Ada di mana? Ada di Allah. Boleh lihat Allah, boleh lihat sifat kudrat. Kalau Allah Ta'ala buka hijab. Boleh lihat Allah, boleh lihat sifat iradat. Kalau Allah buka hijab. Boleh lihat Allah, boleh lihat sifat-sifat hak dikatakan kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam. 7 ni. Kerana sifat ni sifat yang ada. Allah tu ada. Sifat-sifat ni pun ada. Tak sama dengan hak perbahasan dulu. Wujud, kidam, baqa', mukhalafah, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah. Hak ni bukan ada. Makna kata akhirat kelak tak boleh tengoklah sifat diri sifat ada tu. Tak boleh lihatlah diri sifat sedia kala tu, kidam. Tak boleh lihatlah diri sifat baqa' tu, kekal. Tak boleh lihat. Kerana sifat ni hanya reti saja Allah kekal. Reti saja Allah ada dia sedia kala. Hanya reti saja Allah Ta'ala ni satu. Sifat tu hanya sifat yang bangsa reti. Tapi sifat kudrat tak sama dengan sifat kudrat. Tak sama dengan sifat iradat. Tak sama dengan sifat ilmu. Tak sama dengan sifat hayat, samak, basar, kalam. Hak ni sifat tu ada. Gitu. Diri sifat tu ada. Kudrat tu sendiri sifat yang ada. Ada di mana? Ada di Allah Ta'ala. Oleh kerana ada sifat ni, ada di Allah, Allah pun sah dilihat. Sifat kudrat ni pun sah dilihat. Sampai tangga itu, sampai tahap itu, nak menceritakan sifat kudrat ni sifat yang ada, sifat iradat ni sifat yang ada, sehinggalah sifat kalam itu sifat yang ada. Kerana tu diterjemahkan dengan pekuasa, supaya kita dapat faham, oh sifat ni sifat bangsa ada. Kerana tu diterjemahkan dengan pekuasa. Itu saja terjemah ulama pekuasa ni sebab tu. Maka kalau kita belajar kitab-kitab lain selain daripada kitab takrib, selain daripada kitab pada Baqarah, ataupun selain daripada kitab-kitab anak murid dia,
maka kita tidak akan bertemu dengan huraian ini. Tidak akan bertemu. Hanya ulama-ulama dulu terjemah dengan berkehendak, berkuasa, hidup, mengetahui, mendengar, melihat. Hanya kadar begitu sahaja. Itu beza dia. Ini biar kita nampak kat situ, nak ceritanya sifat ni sifat yang ada. Sifat yang ada. Sifat yang ada. Berapa kali ulang dah tu. Tu sifat yang ada. Kudrat ni sifat yang ada. Baik. Jadi diterjemahkanlah dengan artinya perkuasa. Kudrat dalam bahasa Melayu sifat perkuasa. Sifat perkuasa ni, perkuasa ni pula yang diibarat dengan bahasa Melayu kita. Diibarat maksudnya yang dipanggil, yang dibuat bercakap. Dalam bahasa Melayu kita, kalaulah hak di kita makhluk, kita bercakap macam mana sifat kudrat ni kalau di kita hak makhluk? Diibaratkan dengan ring atau ring. Ring atau ring. Sudah bukan sport ring ni. Ring di sini ni tenaga. Ni semua bahasa lorat belaka ni. Ring ni tenaga. Tapi bahasa Kelantan dia sebut ring. Manakala ada ring, kita gagah. Manakala ada tenaga di kita, kita gagah. Itu hak makhluk. Ni hak kita semua. Ring dia panggil. Ataupun gagah. Ataupun tenaga. Itulah kudrat di kita. Kudrat di kitanya adalah gagah. Adalah tenaga. Kudrat di kita. Ring. Kelantan sebut ring. Allah Ta'ala ada sifat kudrat. Kudrat dalam bahasa Melayu kita terjemahnya perkuasa. Gitu. Itu sifat Allah. Sifat Allah bersifat dengan sifat kudrat. Kita pun ada juga sifat kudrat kita. Sifat kudrat Allah beri pada kita, iaitu tenaga. Sebab tu kita boleh nak berjalan, kita boleh nak bergerak, kita boleh nak angkat meja, kita boleh nak buat apa? Nak angkat batu. Sebab apa? Sebab kita ada kudrat. Sebab kita ada kudrat. Itu sifat kita. Jadi nak terjemah apa kalau di kita kudrat ni? Tenaga lah. Ataupun dalam bahasa Kelantan sebut ring. Itulah. Kalau Allah Ta'ala tak bolehlah nak terjemah dengan ring ni. Tak bolehlah nak terjemah dengan tenaga ni. Nak ceritanya Allah ada sifat kudrat. Sifat kudrat ni maksudnya apa dalam bahasa Melayu? Perkuasa. Begitu. Jadi Allah bersifat dengan sifat kudrat, bersifat dengan sifat perkuasa. Maka pasal itulah, maka sebab itulah, pasal-pasal tu maksudnya sebab. Maka pasal itulah, yakni maka sebab itulah, yakni hal keadaan Allah bersifat dengan sifat perkuasa itulah Tuhan kuasa. Koma situ. Manakala Allah bersifat dengan sifat kudrat, bersifat dengan sifat perkuasa, maka faham kepada kita pula Allah kuasa. Allah kuasa. Kuasa ni nama dia dalam istilah samaratus sifat. Ini kita nak belajar satu-satu. Perkuasa itu ialah sifat. Samaratus sifat ni maksudnya faedah bagi sifat. Manakala Allah bersifat dengan kudrat, manakala Allah bersifat dengan perkuasa, apa jadinya? Allah kuasa. Hak kita kata Allah maha kuasa. Allah maha kuasa. Sebab apa kita kata Allah maha kuasa? Sebab Allah bersifat dengan kudrat. Di sini ada perbezaan dengan Mu'tazilah. Apa Mu'tazilah? Mu'tazilah dia berpegang begini. Allah kuasa? Kuasa. Allah maha kuasa. Itu Mu'tazilah. Allah maha berkuasa dengan zatnya tanpa ada sifat. Itu Mu'tazilah. Allah kuasa. Kuasa. Allah maha kuasa.
Tapi maha kuasa Allah, Allah kuasa dengan zat, bukan Allah ada sifat. Itu Mu'tazilah. Kalau kita berpegang seperti itu, Allah kuasa, Allah maha kuasa, kuasa dengan zat, Allah tidak ada sifat, Mu'tazilah. Tak payah ambil borang. Saya mari dijaih ni jabat agama ni nak isi borang Mu'tazilah ni ustaz. Ada kan? Borang Mu'tazilah. Tak perlu isi borang benda ni. Benda ni kalau akidah kita selari dengan hak sana lah kita. Dia begitu. Kalau kita selari dengan ahli sunnah lah kita. Tak payah isi-isi borang benda ni. Jadi kalau kita i'tiqad Allah Ta'ala maha kuasa, berkuasa Allah, tapi Allah tidak ada sifat pun, sifat kudrat tidak ada pun, tapi Allah berkuasa, Mu'tazilah. Kita ahli sunnah wal jamaah, Allah berkuasa, Allah maha kuasa, hal keadaan Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat kudrat. Jadi panjang. Pendekkan, Allah tu maha kuasa, Allah tu kuasa, ada di Allah sifat kudrat. Itu ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah, Allah ada sifat. Mu'tazilah, Allah tidak ada sifat, tapi Allah berkuasa, Allah maha kuasa. Itu betul dia i'tiqad. Tapi Allah tu tidak ada sifat. Itu Mu'tazilah, keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Itu al-beza di antara Mu'tazilah dengan ahli sunnah wal jamaah. Maka manakala Allah bersifat dengan sifat berkuasa, Allah berkuasa, fahamlah kepada kita Allah berkuasa. Berkuasa tu istilah dia nama samaratus sifah. Kemudian Allah kuasa apa? Ini takluk. Dia ada 3 tangga ni. Kita kena faham 3 tangga. Tingkatan yang pertama sifat. Allah bersifat dengan kudrat. Ini sifat. Manakala Allah bersifat dengan kudrat, Allah berkuasa. Hak kita kata Allah maha kuasa. Ini dia kata dipanggil samaratus sifat. Allah berkuasa apa dia? Berkuasa takluk. Yang ketiga, takluk nama dia. Takluk ni tugasan. Allah kuasa. Kuasa apa? Kuasa apa? Ni. Kuasa mengadakan dan meniadakan apa-apa mungkin. Ni dia panggil takluk. Takluk ni tugas. Allah bersifat dengan kudrat, Allah berkuasa. Manakala Allah berkuasa, Allah kuasa nak mengadakan, Allah kuasa nak meniadakan. Sebab Allah berkuasa. Allah kuasa nak mengadakan, Allah kuasa nak meniadakan. Nak mengadakan benda ni tidak ada, nak jadi ada, Allah kuasa. Benda ni ada dah, nak meniadakan, nak biar jadi tidak ada, Allah kuasa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bermula Allah Ta'ala kuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Allah kuasa. Kuasa apa? Kuasa mengadakan, kuasa meniadakan tiap-tiap mungkin. Mungkin ni maksudnya tiap-tiap benda yang harus. Itu mungkin. Apa-apa mungkin tu maksudnya tiap-tiap benda yang harus. Benda ni ada 3. Ni banyak kita kena belajar malam ni. Benda ni ada 3. Ada benda wajib, ada benda mustahil, ada benda harus. 3. Ada benda wajib, ada benda mustahil, ada benda harus. Benda wajib ni benda hak mesti ada, tu benda wajib. Benda mustahil ni benda hak tak boleh nak ada, benda mustahil. Benda harus ni
benda hak boleh jadi ada, boleh jadi tidak ada. Panggil benda harus. Allah berkuasa, Allah bersifat dengan kudrat. Manakala Allah bersifat dengan kudrat, Allah berkuasa. Berkuasa apa? Mengadakan dan meniadakan. Mengadakan dan meniadakan benda harus. Hak kategori nombor 3 tadi. Allah kuasa, Allah untuk mengadakan dan meniadakan tiap-tiap benda hak harus. Apa benda hak harus? Benda hak boleh jadi ada, boleh jadi tidak ada. Apa dia? Inilah makhluk-makhluk ni. Allah kuasa nak mengadakan, Allah kuasa nak meniadakan. Baik, dah Allah kuasa semua, nak mengada, nak meniadakan benda-benda yang harus. Allah kuasa ke tidak nak mengadakan anak bagi dia? Sudah. Allah kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa. Allah bersifat dengan kudrat. Kuasakah Allah Ta'ala nak mengadakan anak bagi dia? Kan kita kata Allah Maha Kuasa. Kuasakah Allah Ta'ala nak mengadakan isteri bagi dia? Sudah, nak jawab macam mana? Tadi kita kata Allah berkuasa tiap-tiap sesuatu. Kuasa semua. Ini anak bagi dia, isteri bagi Allah. Kuasakah Allah? Kita nak jawab macam mana? Sebab tu kita kena faham tadi 3 benda tadi. Satu kategori benda wajib. Benda ni mesti kena ada. Yang kedua benda mustahil. Benda ni tak boleh nak ada. Yang ketiga benda harus, iaitulah benda yang boleh jadi ada, boleh jadi tidak ada. Terima tidak ada. Benda harus. Benda wajib ni benda mesti ada, iaitulah zat Allah Ta'ala. Benda mustahil ni benda hak tak boleh nak ada. Apa dia? Anak bagi Allah, isteri bagi Allah, ayah bagi Allah. Ini semua benda mustahil, benda tak boleh nak ada. Allah kuasa ke tidak nak buat benda mustahil ni? Maka jawabnya, bukan tugas sifat kudrat Allah nak mengadakan benda yang mustahil, iaitulah anak bagi dia, isteri bagi dia, ayah bagi dia. Ataupun Allah kuasa kan nak menghilangkan zat dia sendiri, nak mematikan zat dia sendiri. Allah kuasa ke tidak? Bukan takluk, bukan tugas, bukan kaitan bagi sifat kudrat Allah untuk mengadakan benda-benda yang mustahil. Umpamanya anak bagi dia, ayah bagi dia, menghilangkan zat bagi dia, dan lain-lain, dan isteri bagi dia. Ini semua benda mustahil, bukan kaitan dengan sifat kudrat. Jangan kita jawab lemah, tak kena. Allah tak kuasa nak buat anak bagi dia. Tak kena cakap begitu. Allah kuasa nak buat anak bagi dia, lagi tak kena belaka. Hak betulnya kita kena jawab, bukan tugas bagi sifat kudrat Allah Ta'ala. Payah nak faham. Contoh begini, ni hak makhluk. Contoh dia, gajah besar. Gajah ni gajah besar. Gajah tu besar. Kita pun piak gajah, openg rotan punggung dia, punggung gajah. Baksa gajah ni tak naik pokok, openg pula naik pokok. Lemah gajah ni. Boleh kita kata begitu? Kita kata pada gajah tu tak gagah, lemah. Kita suruh dia naik pokok untuk dapatkan kelapa. Kita nak minum air kelapa, nak jual air kelapa. Gajah ni piak dia, suruh naik kelapa. Tiba-tiba gajah tak naik. Lemah gajah ni. Jual balik gajah ni. Tak boleh kita nak kata gajah lemah. Sebab bukan tugas dia naik kelapa ni. Tugas siapa? Tugas monyet, tugas pokok. Apa ni tugas kera. Tu tugas dia. Kalau kita bedar dia tak naik, baru kita boleh kata bahasa ni nak jual beruk ni, kera ni, monyet ni. Sebab tugas dia.
Sekarang kita suruh gajah. Gajah tugas dia heret balak. Tu baru tugas dia, baru kena dengan tugas dia. Kena ambil balak, letak di belakang dia, suruh dia pikul. Tu baru tugas dia. Kalau dia tak rak, dia tak gagah, dia tak mampu, baru kita boleh kata gajah ni lemah. Sebab apa? Sebab tugas dia untuk bawa kayu balak. Kalau kita suruh gajah untuk naik pokok, tak kenalah kita nak kata gajah ni lemah. Sebab bukan tugas dia. Demikian untuk kita faham bab ni. Allah kuasa. I'tiqad. Allah maha kuasa. Kuasa segala-gala. Segala-gala tu maksudnya benda yang harus, benda wajib, benda mustahil, bukan takluk bagi sifat Allah. Bukan tugas bagi sifat kudrat Allah. Begitu. Dan jika adalah benda tu benda yang mustahil pada adat, atau benda tu benda aridi sekalipun, yakni Allah kuasa. Benda mustahil adat ni, contohnya buah rambutan. Kita tanam biji rambutan, keluar rambutan. Itu dia panggil wajib adat. Benda kebiasaan mesti. Kalau tanam buah rambutan, tanam biji rambutan, keluarnya buah rambutan lah. Tu mesti. Mesti ni dikatakan wajib adat. Tiba-tiba kita tanam biji rambutan, malangnya hak keluar pokok kelapa. Ni benda apa dia panggil ni? Benda mustahil. Tapi mustahil apa? Mustahil akal ke mustahil adat? Mustahil adat. Mustahil adat je. Allah kuasa nak buat benda tu. Jadi benda mustahil adat ni Allah kuasa. Tak sama dengan hak anak bagi Allah tadi. Tak sama dengan isteri bagi Allah. Hak ni mustahil akal. Tak boleh nak ada anak bagi Allah, ayah bagi Allah, isteri bagi Allah. Mustahil akal. Maka sifat kudrat tidak bertugas dengan benda mustahil akal. Adapun buah rambutan tanam, tiba-tiba keluar pokok durian, hak ni bukan mustahil akal, hak ni mustahil adat. Allah kuasa ke benda mustahil pada adat ni? Kuasa. Itu nak cerita. Kuasa. Hak benda mustahil adat gini ni, jarang-jarang berlaku ni, Allah kuasa nak buat. Allah kuasa nak buat. Gajah adanya kepala satu, tapi sekarang Allah kuasa ke gajah kepala 10? Kuasa. Kerana apa? Kepala 10 ni hanya mustahil adat, bukan mustahil akal. Allah kuasa benda-benda tu semua. Hak kata bukan kaitan bagi sifat kudrat ni, si benda hak mustahil pada akal. Mustahil aridi Allah kuasa juga. Apa dia? Mati ni asalnya benda harus. Jangan tilik pada Al-Quran. Allah Ta'ala kata tiap-tiap yang hidup pasti akan mati. Jangan tilik kat situ. Maknanya mati ni boleh jadi mati, boleh jadi tidak mati. Kita ni harus. Tiba-tiba ada janji dalam Al-Quran. Allah kata mesti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Kullu man 'alaiha fan. Tiap-tiap yang kullu man 'alaiha fan. Setiap sesuatu pasti akan musnah. Maka bila dilihat pada janji Allah, mesti mati. Itu dia panggil wajib aridi. Mustahil aridi ni maknanya tak mati. Kita ni tak mati. Allah kuasa tak nak buat. Kuasa. Kerana benda tu bukan benda mustahil akal, hanya mustahil aridi. Itu saja perbahasan kita untuk pada malam ini. Walhasilnya
sebagai pegangan yang menjadi kewajipan kepada kita yang fardu ain. Allah bersifat dengan sifat kudrat. Manakala Allah bersifat dengan sifat kudrat, Allah berkuasa. Allah maha kuasa. Maha kuasa menjadikan dan meniadakan. Itu. Jadi setakat itu dulu untuk pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada perbahasan kitab Taqribul Ikhwan. Wallahu a'lam. Nak baca kitab apa ni, Muniyatul Musalli sikit. Azan dululah. Sikit je nak baca. Minggu lepas cuti dah. Kitab Musalli ni.
salatul qa'imah timahnatul asnatul wa syarafa wa darajatan rafi'ah wa ba'hu maqamal mahmutul asmata innaka la tuflihul mi'ad. 5 minit insya-Allah. Muka surat 21 baris yang ke-13 daripada atas. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, maka apabila kita tahu daripada kejahatan orang yang meninggalkan sembahyang berjemaah, manakala kita tahu daripada kejahatan orang hak tak sembahyang secara berjemaah, apakah kejahatannya? Daripada janji-janji yang amat sangatlah. Daripada janji-janji hak Allah Ta'ala janjikan yang mana amat sangat berat maknanya. Yakni atas mereka orang-orang hak tak solat secara berjemaah. Yang mana kita maklum dah hari tu, pengarang kita menitik beratkan kepada kita supaya kita solat hal keadaan biar berjemaah, walau di rumah sekalipun. Kerana apa? Pahalanya sangat besar yang telah kita belajar pada pertemuan yang lalu. Jadi manakala kita tahu kalaulah tak sembahyang secara berjemaah, ada janji-janji hak sangat-sangat merugikan kepada kita. Istimewa pula apatah lagi orang yang meninggalkan sembahyang Jumaat. Ni teruk lagi. Orang hak tinggal solat Jumaat. Yang mana Jumaat ni wajib berjamaah. Tu syarat. Syarat nak mendirikan Jumaat, nak solat Jumaat, mesti berjamaah. Hal keadaan berjamaah. Jumaat dia tak boleh nak buat solat seorang diri, dia tak boleh. Hal keadaan kita munfarid, solat seorang diri tak boleh. Dia kena berjamaah. Tu syarat. Syarat bagi Jumaat. Adapun hak 5 waktu ni, hak ni pun kita kena solat berjemaah. Kalau tak berjemaah, rugi. Maka kalau kita tinggal solat berjamaah, solat secara beramai-ramai ni berjamaah, maka rugi yang besarlah kita daripada tawaran-tawaran Allah. Jadi apatah lagi kalau Jumaat tinggal. Ni tersangat-sangat teruk. Apa beza berjamaah dengan berjamaah pada Jumaat dengan berjemaah di solat-solat yang lain? Bezanya adalah solat berjemaah di Jumaat, ni syarat. Manakala syarat, kalau tak berjemaah di solat Jumaat, tak sah Jumaat tadi. Manakala benda ni tak sah, niat pada solat Jumaat berjamaah, iaitulah aku jadi makmum kalau nisbah makmum, ataupun aku jadi imam nisbah orang yang menjadi imam, wajib diniatkan di dalam takbir. Adapun niat makmum kalau nisbah bagi orang jadi makmum, niat imam nisbah bagi orang yang jadi imam, ketika mana solat berjamaah Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh, ni tak wajib dalam takbir. Tapi kalau kita niat dalam takbir, makmuman, imaman, dapat fadilat berjamaah 27. Kalau niat makmuman, imaman luar daripada takbir, khilaf di kalangan ulama. Ada kata tak boleh dapat 27, kurang pahala. Ada khilaf. Tapi kalau tak niat di dalam takbir pada solat Jumaat, makmuman ataupun imaman nisbah bagi imam, tak sah Jumaat tadi. Sebab apa tak sah? Sebab Jumaat syarat nak sah dia mesti berjamaah. Ini kena hati-hati. Allahu Akbar. Niat. Hak mana niat kita telah kita belajar? Qasak ta'ruf, ta'yin. Sahaja aku qasak. Ta'ruf fardu. Ta'yin solat apa? Zuhur ke dan lain-lain daripadanya. Tambah. Kalau di solat Jumaat tambah jadi 4.
qasak, ta'ruk, ta'yin. Yang keempat iaitulah makmuman ataupun imaman. Tak ada adaan, tak ada solat seorang diri ni. Adaan tu tunai. Jadi imaman dan makmuman dan imaman wajib niat ketika mana takbiratul ihram, ketika mana solat Jumaat. Allah hadirkan dalam hati kita, sahaja aku solat Jumaat, makmum kerana Allah Ta'ala wajib hadirkan. Mana? Dalam takbiratul ihram, bila solat Jumaat. Kalau luar daripada makmuman, bawa kepada solat kita tidak sah. Sebab apa? Sebab Jumaat syarat berjamaah. Tapi kalau hak solat biasa, Allah saja aku sembahyang fardu isyak makmumah lepas daripada tu khilaf ulama. Ada kata boleh lagi pahala, ada kata kurang dah pahala. Macam-macam adalah khilaf pula situ tu. Cuma nak menceritakan makmumah imamah ni wajib dalam takbir ketika mana solat Jumaat. Begitu. Itu beza dia. Jadi kata pengarah rahimahullah ta'ala, kalau kita tak solat berjemaah, ancamannya sangat-sangat besar rugi kita. Di antara ancamannya oleh Nabi SAW, disuruh perang dan bakar rumah dan barang sebagainya sebagaimana hak telah kita bicara pada pertemuan kita yang lalu. Maka oleh kerana itu, maka yang terlebih keji, maka orang hak terlebih jahat sekali dan jahat, maka orang yang terlebih keji, orang hak sangat-sangat keji sekali dan jahat, hak paling jahat sekali ialah orang yang meninggalkan akan solat Jumaat. Hak ni paling keji sekali, hak paling jahat sekali. Daripada kata hak salat berjemaah tu mesti kita kena tunaikan, sama ada zuhur, maghrib, isyak, subuh tu, kerana besar fadilatnya. Kalau kita tinggal dia, maka ianya masuk dalam janji-janji yang sangat-sangat rugi. Tapi hak dalam banyak-banyak berjemaah ni hak mesti kita titik beratkan. Kalau solat Jumaat tak buat secara berjemaah, hak ni jahat sekali, hak ni hak keji sekali ni. Sebab apa? Kerana ia Jumaat ni, solat Jumaat ni setengah daripada fardu ain dengan muafakat jumhur ulama. Benda ni fardu ain, berjemaah pada Jumaat ni benda fardu ain. Sebulak suara, maknanya muafakat, sepakat. Maaf, dia lain dengan ijma'. Muafakat ni maksudnya ittifaq. Ittifaq ni maknanya dia panggil sepakat. Sepakat jumhur ulama kata fardu ain Jumaat kena berjemaah. Maka orang hak tinggal berjemaah pada Jumaat ataupun tinggal solat Jumaat, haram dan dosa, yakni dosa besar. Orang yang meninggalkan akan solat Jumaat, dosa besar. Tinggal solat Jumaat hukumnya haram, satu. Yang kedua, dosa tu pula bukan dosa kecil, dosa besar. Wajib bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Kerana sabda Nabi SAW, man taraka salasa juma'in min ghairi uzrin taba'allahu ala qalbihi. Barang siapa yang meninggalkan 3 Jumaat, yakni 3 kali Jumaat daripada ketiadaan uzur, dengan tanpa uzur, nescaya dimenterikan Allah Ta'ala atas hatinya, hati barang siapa yang tinggal Jumaat 3 kali berturut-turut tanpa uzur syarak, bukan sebab sakit, bukan sebab uzur-uzur yang dibenarkan oleh syarak, maka orang ini kalau tinggal Jumaat 3 kali turut-turut, orang ini dicop oleh Allah, dimeterikan hati oleh Allah, ditutup hati oleh Allah Ta'ala. Orang hak tinggal Jumaat sebanyak 3 kali, Allah tutup hati dia terus. Mana kalau orang nasihat tak saya dengar dah, tak mahu dengar ni. Sebab apa? Tinggal Jumaat 3 kali berturut-turut. Oh, kalau macam tu saya belum sempat lagi 3 kali. Berdosa besar. Jangan kita anggap kena 3 kali ni baru berdosa.
Hak 3 kali berturut-turut tinggal solat jemaah ni, di sini kalau orang tu berturut-turut, Allah cok hati dia, tutup hati dia, matikan hati dia untuk dengar benda-benda agama. Tapi kalau kita tak solat sekali saja, dosa besar dah. Tak menanti, bukan kena 3 kali barulah maknanya dikira dosa. Sekali tu dosa besar dah. 2 kali dosa besar. Wajib bertaubat pada Allah. Cuma hak kata 3 kali ni, hak di sini baru Allah tutup hati seseorang tadi. Ni maknanya ancaman daripada Allah bagi mereka hak tidak solat Jumaat. Ni sekarang ni banyaklah timbul sekarang ni. Dulu tak berlaku begini, tapi bila dia jadi kebiasaan, jadi tabiat, akibat maknanya ujian musibah hak sebenar ni nak suruh jadi mikir pada kita. Nak suruh jadi mikir pada kita, kiamat nak dekat aku apa semua. Kau lala, makin lala nampak gaya. Kalau saya solat di satu tempat dekat dengan sekolah saya tu, tak penuh seperti dulu. Dulu masjid tu maknanya 2 tikar, atas tu penuh lagi. Sekarang tak naik lagi hak atas, bawah ni pun ramai lagi tak ada. Sebab tu kita perhati di luar sana hari Jumaat, hak lelaki pun masih ada di luar, duk isap rokok, duk kedai beli air Milo, air tebing, jadi biasa dah dia. Ini bahaya, na'udzubillah. Bila Allah Ta'ala tutup hati, maka dia jadi begitulah. Ni hak kita kena tegur, saling tegur, menegur ni. Dulu malu hari Jumaat duduk di luar orang lelaki ni. Hak perempuan benarlah dia. Hak perempuan ni, hak wajib, hak lelaki ni wajib Jumaat ni. Malunya tengok orang, biar duduk dalam rumah lah. Tu teruk dah tu duduk dalam rumah. Hak ni tak berasa apa dah. Duduk kedai, duduk beli dan lain-lain daripadanya. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri hidayah kepada kita semua. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atab. Jazakumullahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.